Hai geng, tolong subscribe, like, komen dan share. Dan kau pilih hantar dekat mak hang, pak hang, tok hang, semua hang kau pilih hantar bagi depa berfikir. Bagi depa berfikir. Okey, aku nak cerita sebelum aku nak balik KL ni. Aku nak cerita macam ni. Aku nak cerita soal apa yang dibentangkan oleh Rafizi Ramli di bawah event Ayuh Malaysia. Kan? Rafizi Ramli dia menceritakan tentang TVET, menceritakan pasal pertanian, macam mana penumbuhan dan juga setiap apa yang dibincangkan tu memang bagus sangat, dan kerajaan boleh mengambil idea macam Rafizi Ramli dan terus buat dan boleh laksanakan. Sebab setiap tahun kerajaan akan habis berbilion-bilion ringgit kepada Fekra, Felda, Risda lah, apa untuk pertanian, untuk rakyat Malaysia, dan juga yang selebihnya boleh eksport ke luar negara. Tapi ya, aku tengok macam-macam walaupun pencacah UMNO, parti pejuang, tapi aku tengok parti PAS ni dia tak tibai sangat parti PKR ni. Tak apalah, biar depa lah. Kalau depa tak tiba tu tak ada, macam tak ada masalah lah. Kan? Kita tengok parti UMNO kalau terutama Lokman Adam. Oh, dia cukup tak setuju setitik nila pun oleh kata-kata Rafizi Ramli. Okey. Dan juga parti pejuang, kalau hampa perasan ada pencacai macam pencacai yang pernah makan untung dengan Tun Mahathir dulu. Siapa tak mau? Kalau macam Tun Mahathir boleh jadi Perdana Menteri, depa apa lagi untung, dapatlah projek, dapatlah JLC, dapatlah jadi kroni-kroni terhadap kerajaan Tun Mahathir. Jadi kita boleh tengok acara-acara kempen depa. Acara-acara depa duk buat sidang media, bukan sidang media, depa duk buat kononnya depa berbincang, depa menceritakan soal politik, cerita soal tu, soal ni kan. Tapi depa tak ada pun menceritakan untuk plan masa depan. Plan apakah, okey, sekarang ni kan isu makanan, inflasi makanan, harga apa semua naik apa semua. Macam manakah kerajaan nak selesaikan masalah makanan. Jadi Rafizi Ramli punya pengetahuan, ilmu, apa yang dia belajar, dan juga Rafizi Ramli pun dia dah cakap, Rafizi Ramli dia takkan berkata-kata, dia tak akan buat satu statement, dia tak akan buat tuduhan, dan dia tak akan buat laporan kalau dia tak study sesuatu isu tu. Dia tak akan buat laporan, dia tak akan buat report apa-apa dekat polis ke mana ke, ataupun dia tak akan buat statement kalau satu-satu isu tu dia tak kaji, dia tak ambil tahu, dia tak siasat. Dan apabila dia dah siasat, dia dah ulang kaji, dia dah ambil tahu, dia dah siasat macam-macam, bila macam dia dah puas hati, baru dia akan buat laporan, baru dia akan keluarkan kenyataan, barulah dia akan berkata-kata, barulah dia akan buat live macam Ayuh Malaysia, dan juga dan juga menceritakan apakah yang perlu kerajaan buat, apakah tindakan-tindakan supaya kita nak elak daripada inflasi, harga barang naik. Kita boleh tengok pencacai UMNO dan juga pejuang. Kalau hampa tengok Regi JC punya live, dia cukup tak boleh hidup punya cerita hampa. Kalau Tun Mahathir punya and the team ni, dia tak boleh hidup punya dengan Anwar Ibrahim. Kan? Sedangkan dia hanya menceritakan keburukan, kan? Sedangkan dia tak nampak orang tua yang dia nak angkat jadi Perdana Menteri yang ketiga. Dia mau angkat jadi Perdana Menteri yang ketiga. Dia mau angkat jadi Perdana Menteri yang ketiga. Kononnya kuasa ketiga. Kan?
Apakah dia buat? 22 tahun, apa yang dia fokus dan apa yang dia lupa, dan efeknya apa sekarang bila berlaku inflasi, bila berlaku negara-negara lain, apa yang kita import selama ni, depa stop untuk mengeksport dan negara kita tak boleh import. Apa yang berlaku terhadap negara kita? Harga barang semua naik, tambah jagung, paling mahal adalah jagung, kan? Jadi disebabkan kerajaan terdahulu terlalu memikirkan perkembangan ekonomi, pembangunan sehingga melupakan pertanian. Zaman Pak Lah bukan tak buat. Zaman BN, zaman Pak Lah Badawi naik jadi. Okey, peruntukan berbilion-bilion buat untuk pertanian. Tapi apa yang berlaku? Apa yang jadi? Kan? Peruntukan buat ni, buat sayur-sayuran apa semua, hasil berapa persen? Hasil yang mendapat daripada kerajaan bagi peruntukan berbilion, berapakah hasil yang dapat dikeluarkan untuk rakyat? Salah satu kita ambil kes NFC. Kes lembu dalam kondo. Lembu dalam kondo apa jadi sekarang? Sekarang dah tarik kes balik, dah tarik saman balik, apa hal? Kita boleh tengok. Dan kes NFC hari tu dah hampir-hampir nak kalah, kan? Rafizi pun dah hampir-hampir nak kena penjara. Lepas tu disebabkan Pakatan Harapan menang. Lepas tu kes tu Rafizi Ramli punya digugurkan apa semua. Okey, andai kata Rafizi Ramli kena penjara disebabkan kes NFC ni, kalau tak silap penjara setahun tu, kalau tak silap, aku pun lupa lah. Okey, sekarang ni saman tu ditarik balik, tuduhan fitnah ke apa semua ditarik balik. Kalau Rafizi Ramli kena penjara ketika itu, aku rasa bankruptcy tu NFC UMNO punya orang bankrupt tu kena kira macam dia nak kena bayar tuntutan yang Rafizi duduk dalam penjara beberapa puluh tahun ni. Jadi kita kena ingat UMNO punya helah ni gila babi. Memang terbaik punya UMNO. Ni UMNO punya helah, kan? Jadi kita boleh tengoklah Zahid Hamidi tahu mana dia punya huduhnya, kan? Kita ingat dia nak bagi sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Dia nak bagi sokongan. Yang penting Anwar Ibrahim kena buang semua kes, kena selesaikan semua kes. Dan apabila Anwar Ibrahim bercakap no, minta maaf, bab mahkamah, Anwar Ibrahim tak akan masuk campur dengan bab mahkamah. Disebabkan itulah sokongan-sokongan pihak UMNO terhadap Anwar Ibrahim semua depa tarik balik sebab Anwar Ibrahim tak dapat bantu depa daripada segi settlekan kes mahkamah. Termasuklah Muhyiddin, sebab itulah Muhyiddin jatuh. Sekarang ni pun depa duk desak sangat PRU nak buat PRU, duk nak kena mesyuarat kabinet. Mesyuarat kabinet sekarang ni kalau macam ada sekarang ni di dalam kabinet kerajaan ada 3 parti ke 4 parti, kan? Andai kata 1-2 parti tak bersetuju untuk bubarkan parlimen, takkan bubar. Dan baru cerita semalam pula yang di Pertuan Agong kata kalau Parti Bersatu masih desak, jika Parti Bersatu masih desak jawatan timbalan Perdana Menteri, Agong suruh bubarkan. Aku ada dengar daripada Twin TV dia ada cerita pasal tu, aku pun macam ni Jadi boleh buat pilihan orang-orang yang presiden parti di dalam kerajaan sekarang boleh berbincang. Menteri-menteri yang ada di dalam kabinet sekarang boleh berfikir kami alhamdulillah macam parti PKR kami dah ready. Walaupun standard lah, parti-parti mana pun akan ada masalah dalaman lah. Kawan ni kalah, kawan ni menang. Yang penting DAP dah buat ada pemilihan. Parti PKR dah buat dah. Ni, parti UMNO bila nak buat ni? Ada berani ke? Ada berani? Tak, kalau tak berani, usah sembang bab perjuangan.
Berani berjuang, kalau setakat berjuang demi kepentingan diri, usah bicara soal perjuangan. Jika berani berjuang, berani hadap segala makna kesusahan, keperitan, kesempitan hidup, itu barulah perjuangan. Okey? Fikir-fikirkan. Kita boleh tengok Tun Mahathir, dia dah jadi Perdana Menteri 2 kali tau. Sekarang ni baru dah cakap dia ada plan untuk bantu Melayu. Gunakan nama Melayu. 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 Habis Melayu apa jadi? Kan martabat Melayu siapa yang jatuhkan? Orang Melayu sendiri. Kan bila Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kali ketiga, anak-anaknya terus kaya lah. Kan orang-orang sekeliling dia terus kaya lah. Kita rakyat ni mampu lah. Nanti dia akan cakap, oh, orang Melayu pemalas, orang Melayu pelupa. Dia akan cakap, oh, manifesto bukan kitab suci. Disebabkan Tun Mahathir berkata manifesto bukan kitab suci, itulah imej Pakatan Harapan jatuh sampai hari ini. Pandangan rakyat terhadap parti Pakatan Harapan hari ini jatuh disebabkan orang tua yang tak guna tu, orang tua yang tak mau mati lagi tu, orang tua yang nak jadi Perdana Menteri yang ketiga itulah, bila dia berkata macam tu di dalam sidang parlimen, reputasi imej Pakatan Harapan jatuh. Dan sekarang ni kami tengah bangkit, kami tengah cerita dekat semua orang adalah Tun adalah Tun. Pakatan Harapan adalah Pakatan Harapan. Dan sekarang ni Pakatan Harapan tak ada kena mengena dengan Tun Mahathir dan Parti Pejuang. Mereka pembangkang cara mereka. Sebab mereka nak kuasa. Sebab mereka dah berpuluh-puluh tahun berada di dalam kerajaan. Dan berpuluh-puluh tahun duk ada kuasa, ada duit banyak, anak-anak jadi billionaire. Tahu tak billionaire? Ada duit ribu juta tau. Anak-anak dah semua kaya-kaya. Tak ada yang miskin-miskin. Hang habak asal anak yang ke berapa yang miskin-miskin. Boleh tengok kroni-kroni dia tu. Kroni-kroni orang sekeliling Mahathir tu. Berapa kaya mereka. Fikirlah. Kan? Kita boleh fikirlah. Memanglah dia bapak hang. Pak hang punya pembangunan. Kan? Pembangunan KLCC asalnya waktu buat kata berapa puluh bilion. Bila dah buat, dah separuh, dah sebelah, tahu-tahu minta tambah lagi berapa puluh bilion. Hang kalau hampa tengok, hampa nak tahu orang cakap helah-helah ke ataupun keburukan pemerintahan Tun Mahathir, hampa boleh siasat, hampa boleh ambil tahu, hampa boleh layan video-video orang-orang yang pernah bersama Tun Mahathir, orang-orang yang pernah rapat dengan Tun Mahathir. Dan apabila orang-orang yang pernah rapat dengan Tun Mahathir tu ditendang, kira macam Tun Mahathir menjauhkan diri daripada mereka, Tun Mahathir pecat mereka, kira macam Tun Mahathir pecat apa semua macam tu lah. Okey, orang-orang yang kena pecat, orang-orang yang dijauhi oleh Tun Mahathir, dia boleh bongkar macam-macam. Dia boleh cerita macam-macam keburukan Tun Mahathir. Kita aja diperbodohkan lagi, diperbodohkan dan diperbodohkan oleh UMNO Barisan Nasional. Dah berpuluh tahun orang miskin berlambak-lambak. Lagi mau sembang duk jual nama Melayu ke? Duk jual nama Melayu. Lalah Melayu ke miskin? Apa cerita? Kan? Depa aja kaya. Depa hak yang duduk istana lah, rumah besar-besar, gila-gila babi macam besar. Hak yang jadi ahli parlimen, esko semua senang-senang. Hak rakyat ni sampai mampus duduk nyewa. Kan? Jadi fikirlah duk sokong dah UMNO, Parti Pejuang, PAS, Perikatan Nasional dan Bersatu. Bersatu ni adalah depa membawa imej UMNO. Depa nak ganti UMNO. Jadi mereka bawa imej, dan sebabkan dia nak jadi Perdana Menteri, dia buat keharamjadahan di dalam Pakatan Harapan. Tiba-tiba dia khianat, dia curi ahli parlimen parti PKR, dan dia beli parti-parti lain supaya sokong Parti Bersatu. Dan mereka dapat duit lah, mereka boleh kekal sampai hari ini. Dan kena ingat, akta lompat parti perlu buat dalam masa terdekat. Okey?
Cuba fikir demi masa depan anak-anak hang, cucu hang. Sebab hang yang tengok ni, hang akan ada cucu, hang akan ada anak, hang akan ada keturunan hang. Hutang Warna MDB yang Najib buat, cucu hang akan bayar. Hang kena tahu, cucu hang yang baru beranak kemarin kena bayar. Hang kena ingat. Okey, fikir-fikirkan. Assalamualaikum.